Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kerana malam ini kita dapat menyambung semula kelas bulanan kita. Ini bagi bulan yang pertama tahun 2019. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, oleh kerana ini merupakan kelas yang pertama bagi tahun 2019 dan insya-Allah kelas yang kedua bulan yang depan, kita akan membaca di sini satu kitab ringkas, kutaib. Kalau kitab tu besar, kalau kecil ringkas, kutaib, buku kecil. Yang mana kitab ataupun buku ini diberi judul ataupun tajuk Hisnul Muslim. Hisnul ni bermaksud perisai ataupun kita panggil untuk yang berperang tu apa? Pedang sebelah, penepis sebelah. Jadi kitab kita ini Hisnul Muslim, perisai, pelindung bagi seorang Muslim. Dan kita tahu tuan-tuan, tidak ada perkara yang boleh memelihara kita, melindungi kita daripada kejahatan manusia dan syaitan, melainkan dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu ramai orang tanya, di antara perkara yang kerap diulang, ditanya dan dibincangkan, bagaimana kita nak mengawal, memelihara ataupun melindungi diri kita daripada perbuatan buruk manusia ataupun syaitan. Macam mana kita nak pagar? Istilah orang kita, dia suka guna pagar ataupun apa satu lagi? Pendinding. Baru dia kena dengan apa? Tema tu. Macam mana kita nak pagar? Kita nak mendinding diri kita ini, dalam arti kata mengawal daripada terkena sama ada perbuatan tersebut daripada kerja kotor manusia ataupun daripada rasukan ataupun perbuatan syaitan. Jadi tuan-tuan, selalu saya sebut dalam kuliah kita, ahli sunnah wal jamaah, seorang Muslim yang beriman, berakidah dengan akidah yang bersih, akidah yang benar, berada di atas siratal mustaqim. Kita tidak ada jalan dan tidak ada cara yang lain melainkan dengan melindungi diri kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi buku kita ini mengandungi ribuan doa, zikir untuk menjaga, memelihara diri kita daripada perkara yang buruk. Sebab itu dia namakan Hisnul Muslim, maknanya bacaan yang dia masukkan dalam kitab ini bertindak sebagai pelindung. Jadi apa nak jadi, bila nak jadi, macam mana nak jadi, itu urusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ni saya nak tekankan kepada tuan-tuan ni sebelum kita nak mula ni, benda besar ni. Sebab manusia hari ni dihantui ataupun berada dalam ketakutan dan macam-macam perkara yang berlaku dalam hidup kita. Macam-macam penyakit, masalah yang berpunca daripada hasad, dengki, perbuatan khianat, dan juga perbuatan mereka yang kurang senang, iri hati. Mungkin dengan kejayaan kita, dengan rezeki kita, dengan ilmu kita, kedudukan kita dan sebagainya. Maka benda-benda yang macam ni menuntut kita ahli sunnah untuk sentiasa siaga, berjagalah kan, sebelum benda tu kena kita amal. Tuan-tuan hadirin mukminin, Allah sebut melalui Nabi dia, seperti mana yang kita baca dalam hadis, perkataan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ini penting, sebab kadang-kadang orang yang belajar, orang yang mengaji pun terlibat dalam perkara-perkara syirik, perkara-perkara khurafat, yang akhirnya kesan dia apa? Rosak segala amal salih dia. Sayang lah, bila sakit atau ada masalah, buntu nak cari jalan keluar, akhirnya tunduk, tewas dengan apa? Desakan ataupun gangguan syaitan. Jadi segala apa yang dia lakukan sebelum ni hancur disebabkan oleh amalan khurafat yang dia lakukan. Oleh sebab itu Nabi kata kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Kau jaga Allah. Dan ini yang kita nak lakukan. Kau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Dan bila kita dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, tak ada makhluk yang boleh mengapa-ngapakan kita. Sebab itu kita ambil contoh. Kita ambil contoh doa yang dibaca kepada bayi yang baru lahir. Kerap kita ajak doa ni, cuma tak terbaca saja. Bila Nabi SAW tengok baby yang baru lahir umpamanya, orang bawa mari kepada Nabi kan, Nabi baca u'izuka, aku menyerahkan engkau wahai budak. U'izuka, aku melindungkan engkau, menyerahkan pemeliharaan, perlindungan, penjagaan engkau wahai budak kepada Allah. Bi kalimatillahi tammah. Serah budak tu kepada Allah daripada apa? Min kulli syaitan wa hammah, daripada apa dia ni, rasukan, gangguan syaitan. Wa min kulli ain lamma, dan juga daripada binatang yang berbisa, dan juga daripada pandangan manusia. Daripada syaitan, daripada binatang yang berbahaya, dan juga daripada manusia. Tiga makhluk ini, makhluk syaitan, makhluk binatang, makhluk manusia, kita serahkan budak itu dalam perlindungan Allah. Ini salah satu contoh doa apa? Doa apa tuan-tuan? Orang Melayu panggil doa apa ni? Doa pendinding. Sebutlah, tak apa. Dah kita guna istilah tu, doa pendinding, doa pagar, doa pelindung, doa perisai. Yang pentingnya doa itu menjadi azimat. Menjadi apa? Benda yang kita sebut untuk memohon pertolongan Allah memelihara anak cucu kita. Jadi sebab itu tuan-tuan penting sebagai ahli sunnah
kita juga kena kerap, rajin, banyak membaca zikir. Sebab kita tengok salah satu daripada perkara yang sangat dibenci oleh syaitan adalah berzikir ataupun berwirid. Syaitan cukup tak suka kan? Sebab itu bila kita nak mula berzikir, nak mula berwirid, nak mula baca Quran, masa itulah marinya halangan. Masa kita duduk saja tadi ni, tak buat apa, tak berasa apa pun. Sembang boleh 3-4 jam, mohong tak tahu apa nak mohong. Macam-macam kita boleh buat, benda-benda yang sia-sia. Tak mengantuk, tak lapar, tak letih, tak apa. Tapi man nak mengaji, man nak dengar kuliah, man nak meratik, man nak mewiri, dia man mengantuk lah, dia man jemu lah, dia man lenguh lah, dia man lala tu juga. Ini halangan. Yang tadi tak ada apa pun, menyangkui tak sangka. Tak sakit pun orang belakang. Duk-duk nak mengaji, dia berasa dandan. Yang kata setan tu, tambah dengan kita ke atas 2 kali 5 lah. Yang ni yang penting. Dia tidak akan melepaskan kita. Dan dia tidak akan berputus asa. Dia tak akan biar kita saja-saja macam tu. Dia akan masuk. Kerana itu sumpah dia di hadapan Tuhan. Dia pun ada sumpah janji dia. Ada aku janji dia. Bahawa dia tidak akan melepaskan anak Adam ini sehinggalah ke saat yang terakhir. Sebab itu para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata apa? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, syaitan akan datang kepada manusia sehinggalah saat ketika dia nak menghembuskan nafas yang terakhir. Tu orang tua-tua duk kata, masa kita nak mati tu, syaitan mai. Memang dia mai. Kerana apa? Selagi mana hayat dikandung badan, dia masih ada peluang. Manalah tahu, selama ni dia duk tarik kita, dia duk cuba nak dapatkan kita, kita duk lawan, mai dekat-dekat nak mati, kita tersungkur, tewas. Boleh ke dia? Naya. Kan? Ini antara benda yang sangat penting lah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit peringatan daripada diri saya ini, kita dapat sama-sama membaca helaian demi helaian doa-doa yang dia sebut di sini. Banyak cantik doa-doa yang dia kumpulkan, seperti doa orang yang sakit tidak mungkin sembuh. Doa apa? Doa orang sakit yang tidak mungkin sembuh. Apa nak baca? Doa ketika menziarahi orang sakit. Doa ketika terkena sesuatu yang tak disukai. Saya pun seronok juga mengajak kitab ni. Pasal apa? Meringankan kerja saya. Tak gaduhlah duk telefon nak baca apa, nak buat apa ni. Tak gaduh, tanya dah ustaz. Kalau ada mengaji buku ni, buka. Cucu balik daripada Kuala Lumpur, teriak tak berhenti, buka. Tengok. Apa nak baca ni? Takkan nak baca doa tetamu untuk tuan minuman. Jangan silap pula. Doa apa nak baca ada tak? Kita ambil contoh tengok. Jangan baca pula budak tu duk teriak pi baca doa ketika mendengar kokokkan ayam. Tak kena. Dia kena baca doa ni. Doa melindungi bayi. Jumpa tak? Doa 123. Doa perlindungan untuk anak-anak. Doa perlindungan untuk anak-anak. Kalau tak berhenti juga teriak, doa untuk mengusir syaitan dan gangguannya. Tak berhenti juga teriak, bagi susu. Lapar kalau tu. Halau dah syaitan pun tak berhenti teriak lagi. Kan?
Tapi tak sampai ke situlah. Nanti bukan setakat kita baca, saya akan syarah apa maksud doa ni dan bagaimana kita nak baca dan cara kita nak buat supaya bacaan itu menjadi tak lagi kalau tuan-tuan kata dah ada buku ni kita nak main apa, kita baca ke diri. Jangan. Dia ada buku belum tentu jadi. Kan? Ada buku baca embuih tak tentu lagi jadi. Dia ada cara dia, ada pantang larang dia, ada peraturan dia, kan? Ini antara pentingnya kita mendengar huraian daripada para ulama. Okey. Kita buka muka surat apa pun saya tak tahu ni, XX1, XXI ni apa kita nak sebut pun tak tahu. Pengenalan kelebihan zikir. Kita buat pengenalan lah. Pengenalan. Pengenalan. Jumpa pengenalan. Muka surat XXI. Itu dia. Okey. Ini kita mula ni. Yang ni dia terjemah sebiji-sebiji daripada kitab dia tu. Okey, kita tengok. Kita baca, saya syarah. Syarah pun bukan saya syarah ke diri. Tengok syarahan ulama. Okey. Yang pertama, kelebihan zikir. Kelebihan berzikir. Saya tak tahu tuan-tuan, satu orang yang mengaku Islam, Muslim, mukmin, ahli sunnah, tiba-tiba dia jauh daripada zikir. Ini sangat pelik. Tak mungkin satu orang ahli sunnah jauh daripada zikir. Tuan-tuan jangan pelik. Nak tahu satu orang tu berzikir ataupun tidak, itu bukan satu perkara yang mudah lah. Sebab zikir ni amalan peribadi. Tuan-tuan jangan pula perhati tengok cikgu ni tak nampak biji bersabih pun. Ada biji tasbih pun tak tentu lagi. Saya baru ni naik satu kereta. Dia bawa saya lah naik satu kereta. Elok naik tu dia pun bawa keluar lah biji tasbih dia tu. Dia bawa kereta. Kita pun duduk tengok aku dia nak berzikir. Biji tasbih tu taklah besar mana, tapi banyak biji jugalah. Kita pun rasa tenang lah kan, dia nak berzikir ni kan. Mungkin dia nak pegang sambil pegang. Sangkut di cermin. Sangkut di cermin. Sangkut cermin tu apa dia panggil, cermin belakang tu kan, yang kita nak tengok belakang tu, cermin tengah tu dia sangkut tang tu. Kita kata macam mana dia nak kira? Kita duk tengok dia aku nak kira. Tak kira pun. Bawa keluar lagi satu bersebeh. Ui, dua sakan kau ni. Kamat boleh jadi tok wali kereta aku naik ni. Yang ni kita kata yang gantung ni buat apa? Buat barakat. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Tangkal. Dia buat tangkal lah. Bagi ada sikit dia kata, Pak Ustaz, bagi ada sikit ni. Kan? Tasbih tu tak ada masalah. Biji tasbih tu tak ada masalah. Boleh. Untuk kita nak kira, kita ni kan ketahuan sangat kan. Kadang-kadang 30 ke 40 ke tahu. 20 ke 15 tak tahu. Ulang balik. Tak sudah ke situ. Lah kali entam sajalah labu. Ni hok 4 rakaat tu pun tak ketahuan 3 ke 4 tambah zikir ni. Kira dengan tangan tak tahu berapa tu tadi. Nak gostan balik ke nak pergi terus ke? Tak apalah pakai biji tasbih tu tak salah. Benda nak kira. Kan? Benda kita nak buat kira. Kalau hak siapa yang ada rokok daun banyak, buat kira dengan rokok daun. Bukan semua balut kan. Ada juga yang tak balut. Benda nak kira. Tapi kalau sampai ada i'tiqad, piduk gantung tu keramat, berkat. Ini sudah salah. Kita ada beli biji itu untuk apa? Untuk kira.
Pasal tu setengah dia kata saya tak selesa biji ni, susah putih lah apa dah, cucu main lah apa, lekat lah apa. Dia beli jenis tu, klik lagu, tekan tu tak 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 tak. Dia kata hak ni pun payah juga, kadang-kadang kita tekan dia tak naik, kena tekan 2 kali, ni naik terus bilang kawan nombor 4. Ni semua halangan lah. Lalah kali buat je nak. Lalah kali dia kata banjuh kopi tengok TV. Jadi kita tengok kelebihan zikir. Yang pertama, Allah Azza wa Jal berfirman, dia bawa suratul Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Kerana itu ingatlah kamu. Makna zikir ni apa? Zikir ni makna ingat. Ingat, zikir ni maksud kita ingat. Zikrullah, ingat Allah. Sebab itu zikir ni penting. Sebab dengan kita mengingati Allah, kesan dalam kehidupan kita akan ada. Orang yang ingat Tuhan dalam tindak tanduk dia tentulah berbeza dengan orang yang tak ingat. Dan zikrullah, bila kita kata ingat Allah, sangat luas. Apa-apa sahaja perkara yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, maka itu juga dikatakan zikir. Tuan-tuan pergi ke tepi pantai, tengok laut, tengok ombak, tengok pulau. Tuan-tuan teringat kat siapa? Teringat kat siapa? Kita pun teringat kebesaran dan kekuasaan Allah. Itu zikrullah. Sebab itu kadang-kadang Allah suruh kita tengok unta, tengok bukit. Itu salah satu cara apa? Zikrullah. Kadang-kadang kita tengok Quran tak teringat ke Allah. Tengok Quran tak rasa kebesaran Allah. Baca tak rasa apa. Tapi bila kita tengok fenomena alam, tengok tsunami, terus rasa takut. Nampak? Dia macam-macam. Pasal tu zikir ni luas. Sebab itu majlis ilmu pun majlis yang dikatakan sebagai majlis zikir. Sebab apa? Tuan-tuan, dalam majlis ni tuan-tuan ingat siapa? Kita sebut tentang ayat Allah, sebut tentang hadis Nabi. Tuan-tuan mengingati Allah melalui majlis ini. Ini dikatakan majlis zikir. Cuma kita tak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada juga yang subhanallah, subhanallah. Tapi dia tak ingat Allah, dia ingat apa? Soto ke apa malam ni? Malam ketiga ni selalu nasi. Tu subhanallah, subhanallah, dengar pula bunyi pinggan mangkuk. Subhanallah, subhanallah, kah. Bau pula dah, gulai, serai ke apa ke. Ada satu penceramah dia kata, kalau masak sedap, lebih kurang saya pun tak ingat. Kalau masak sedap baru kita nak pi. Dia mengaku kalau masak sedap baru dia pi. Ini masak apa? Masak lekeh-lekeh nak suruh kita pi. Ustaz ke hantu raya? Yang kira nak makan ngangor tak ketahuan tempat ni hantu raya ya? Ustaz dia ikhlas betul tak? Kita pun duk sebut ni pi baca ni ikhlas. Kita kan kira nak jamu tak jamu. Tak maulah sebut lagu tu. Walaupun kita pi ni, tuan-tuan pun kan, tuan-tuan bila pi rumah orang memang nak makan, tapi ada sebut nak makan. Memang pi tu saya tahu nak makan. Tapi kita pun ada maruh orang yang tak ustaz pun kadang-kadang maruh dia tinggi. Dia tak habaq ni nak makan. Kan dia memang pi lapak dia kata rumah ni memang jamu memang hebat lah. Kita memang syok pi. Sampai-sampai kita tak habaq, hang masak apa dah. Kau kata duk aku masak, hang buat teruk Kita berlapik. Ini sampai sebut dalam ceramah, masak sedap baru kita nak pi. Kalau masak lekeh-lekeh kita tak mau pi. Malu kau orang walaupun sekadar untuk melawak. Jangan tunjuk kita ni lapak sangat.
Nak orang bagi lepas kuliah tu berlepas nak makan Kediri. Faham ke tak? Balik kepada tajuk kita. Tak mana tadi? Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku akan ingat kamu. Ni syarahan dia. Ni syarahan dia. Tak ada dalam buku tu. Tapi syarahan dia. Qala al-Imam al-Baghawi. Bagus juga kita baca kitab kan. Kalau kita baca kitab ni dia merewang ni tak tahu nak balik. Jadi kalau baca kitab ni dia ada jalan pulang. Maksud ingatlah aku akan ingat kamu. Allah kata ingatlah aku akan ingat kamu. Apa maksud dia? Berkata al-Imam al-Baghawi, ingatlah Allah ketika senang, Allah akan ingat kamu ketika kamu susah. Itu maksud dia. Maksud Allah tak kata tau. Allah kata apa? Fadhkuruni, kamu ingat aku, adhkurkum, aku akan ingat kamu. Dia kata lagu tu umum. Kata al-Imam al-Baghawi dalam kitab tafsir dia kata ingatlah Allah ketika kamu senang. Maksud Allah kata ingatlah aku tu bila kamu senang. Bukan senang kita nak ingat Allah ketika senang. Ketika sehat, ketika senang, kaya, lapang, kan nak ingat. Betul tak? Mana ingat? Kita bukan ke tangan Tuhan, dengan orang pun tak ada nak cari dia kalau kita tak susah. Sebab itu bila orang telefon kita, orang yang tak pernah telefon kita, demam kita. Hai, pasal apa ni? Habis dah aku. Dia tak angkat lagi tapi dia sebut dah rentah. Dia ni kalau tak susah tak cari aku. Allah kata untuk aku ingat kamu ketika kamu susah. Pasal apa? Masa hampa susah hampa akan cari aku. Hampa akan minta tolong. Maka untuk diingati ketika susah, Allah letak syarat, kata al-Imam al-Baghawi, kena ingat dia waktu senang. Kita kena ingat Allah waktu senang. Waktu kita senang ni lah. Waktu lapang, waktu sehat. Kan? Tuan-tuan, ada hadis seseorang yang selalu berdoa ketika senang. Waktu dia senang, dia sehat, dia tak ada masalah, dia doa dah. Macam kita lah. Tuan-tuan doa dah. Orang pun kadang-kadang tengok, doa apa? Aku tengok, okey, tak ada masalah apa? Ui, takkan nak tunggu dah masalah baru nak doa? Pahaman apa ni? Takkan tunggu apa kalah pula. Takkan tunggu susah. Kalah tak boleh sebut malam-malam lagu ni. Sensitif. Kalah menang ni. Takkan nak tunggu susah baru nak doa. Takkan nak tunggu susah baru nak sembahyang. Kan kita tengok kawan tu sembahyang, kita pergi tanya, awak sakit apa? Apa kata sembahyang kan sakit? Selalunya orang yang sembahyang ni sakit teruk nak mati, dia sembahyang lah. Kalau dia sihat ni payah nak sembahyang kan. Pasal tu tuan-tuan dah tengok orang muda sembahyang. Yang sembahyang siapa dia? Orang tak mau katalah. Saya kena kat tuan-tuan. Kata al-Imam al-Baghawi, balik kata al-Imam al-Baghawi. Tadi hadis tadi. Bila kita doa waktu senang, kita doa waktu susah, cepat mustajab. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal malaikat cam suara tu. Pasal apa dia cam? Pasal dia duk biasa dengar dah. Dia duk dengar dah. Sebab itu kita baca dalam hadis, waktu roh pula? Waktu malaikat bawa roh kita naik ke langit pertama kan? Malaikat yang jaga langit pertama tanya, siapa dia ni? Yang wangi sangat ni. Bau wangi, orang baik ni. Wangi ni siapa dia? Dia sebut nama. Sa tu, orang utara kata sa sebut nama tu. Kenal. Bagus orang ni bagus. Naik. Tengok. Bila yang berjumpa tak tahu pergi mengaku kata kenal. Main mana dia kenal? Pasal apa? Yang tu panjang cerita. Tapi dia kenal. Dia buka pintu langit. Naik pula hak teruk, busuk. Hang bawa siapa main ni busuk?
Sebutlah nama sekian-sekian. Tak kenal, tak kenal. Tak boleh naik. Tak naik. Malaikat dia kenal kita. So bila kita memang duk doa dah, duk ingat Allah, duk minta dah masa sihat, masa senang, masa okey tu, bila kita doa waktu susah, malaikat ambil naik. Ini doa orang yang dah dikenali. So tuan-tuan, nombor 1 kata Al-Baghawi nak bagi nak bagi mustajab, nak bagi mujarab, nak bagi makbul, nak bagi kena doa tu, kena start dah. Jangan duk tunggu tersandak, terlantak baru nak mula. Start daripada sekarang. Sekarang okey, cantik lah. Pasal tuan-tuan semua okey ni. Yang tak ada lagi ada yang main orang suruh kursi roda dah. Tak ada. Semua main berjalan kita walaupun ada tercangkak-cangkak sikit, ada yang apa ni sikit, tak apa, duk kau boleh main lagi okey lah. Jangan tunggu sampai orang suruh. Ni dan duduk atas kerusi roda baru main kat kita. Ada nak boleh pi umrah ni. Boleh bayar kita angkat pi. Cuma kita tak katalah dia nak pi dengan kita. Kalau dia tak pi dengan kita kata eloklah. Suruh daripada atas kapal terbang tu jatuh ke bawah. Dulu tak mau tengok nak pi. Kita tak kata lagu tu lah pasal dia nak banyak duit. Tangkap bila kita kata apa? Alhamdulillah, tah kerusi roda pun teringat ke Allah lagi. Dia punya ayat penjual. Balik kepada kata Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir pula, tadi Baghawi. Ni nombor 2 pula. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir. Berkatalah Imam Ibnu Katsir mengingati Allah dalam ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir. Pasal itu saya kata walaupun tuan beli kitab ni, tuan kena main juga. Pasal kita nak dengar syarahan tu. Berkata Ibnu Katsir, maksud mengingati Allah seperti mana yang disebut oleh Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ni siapa? Tabi'in. Dia mati dibunuh oleh Hajjaj. Sa'id ibn Jubair. Dia kata maksud mengingati Allah adalah bita'ati, dengan melakukan ketaatan. Maksud ingatkan Allah dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir, dia bawa perkataan Sa'id ibn Jubair, maksudnya melakukan ketaatan. Kalau tuan-tuan tanya macam mana kita nak ingat Allah, kita jawab mengikut Ibnu Katsir, nak ingat Allah kena buat apa yang dia suruh. Maknanya orang yang sedekah, orang yang semayang, orang yang tutup aurat, ketaatan. Lawan dia apa? Orang yang melakukan ketaatan dikatakan mengingati Allah. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang tak ingat. Itu lawannya. Orang semayang ni taat ke maksiat? Taat. Maksudnya orang semayang ni dia ingat Allah. Orang yang buat benda haram, dia melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat, dia lawan ketaatan, dia tak ingat Allah. Dan tak ada lagi orang yang buat tu maksiat dia ingat Allah. Ada tuan-tuan? Kalau ada dia berhenti. Kan tuan-tuan biasa dengar tak hadis yang mana laki-laki tu pergi berdiri atas perempuan tu nak berzina tu. Kan? Masa dia pergi duduk atas perempuan tu, dia nak berzina dengan perempuan tu, dia ingat ke tak? Tak. Tiba-tiba dia teringat. Dia tinggal. Inni akhafullah. Dia kata aku takut. Dia tinggal perempuan tu. Artinya kalau satu orang betul-betul dia ingat ke Tuhan, dia tak buat. Tak tahulah masa dia duk curi masuk kawak, duk ambil barang mas, astagfirullah. Habislah. Ada lagi subhanallah. Tak tahu. Kalau ada pun dia baca muhung ya. Tak mungkin. Sebab benda yang Tuhan larang dengan benda yang Tuhan suruh tak mungkin boleh bersatu. Tak boleh hendak. Kita ingat Allah dengan melakukan ketaatan. Itu kata Ibnu Katsir. Allah ingat kita dengan apa pula? Pasal Allah kata, kalau kamu ingat aku ingat kamu. Give and take, win-win situation. Kita ingat Allah dengan melakukan ketaatan. Allah nak ingat kita dengan apa? Kata Ibnu Katsir,
dengan mengampunkan dosa-dosa kita. Cukup cantik, cukup menarik tafsiran Ibnu Kathir ni. Kita ingat Allah, kita pun buat ketaatan. Allah balas dengan dia ingat kita, habis cerah dosa-dosa kita. Zikrullah antara amalan pencuci dosa, berdasarkan kata-kata Ibnu Kathir tadi. Maknanya masa tuan-tuan duk meratik lepas sembahyang tu, subhanallah, 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 bukan sahaja boleh pahala, dia juga menggugurkan dosa. Pasal itu tuan-tuan baca berjalan main masjid gugur dosa, duduk dalam masjid gugur dosa, sembahyang gugur dosa, rokok luruh dosa, ambil wuduk luruh dosa. Pasal apa semua tu luruh dosa? Sebab semua tu adalah ketaatan. Pasal apa ambil wuduk luruh dosa? Semayang gugur dosa, baca Quran gugur dosa, berjalan kaki main masjid gugur dosa. Semua itu adalah ketaatan. Ketaatan mengingati Allah. Allah balas dengan mengampunkan dosa kita. Cara dia ingat kita lagu mana? Tuan-tuan balik tanya cucu ke, balik tanya anak menantu kan, depa tak mai tanya. Macam mana Allah ingat kita? Lagu mana yang kita nak tahu Allah ingat kita? Atau cara Allah nak ingat kita? Dengan dia ampun dosa kita. Kan? Okey. Itu apa dia ni? Ayat yang pertama. Itu huraian untuk ayat yang pertama. Cukuplah kita ambil dua perkataan ulama, iaitu yang pertama perkataan Al-Baghawi. Tuan-tuan ingat tak tadi Baghawi kata apa? Ingat ketika susah, dia akan ingat ketika senang, Allah akan ingat kita ketika susah. Ibnu Kathir kata ingat Allah, buat taat, dan dia akan balas dengan ampunkan kamu. Itu tafsiran ayat Al-Baqarah 152. Kamu ingat aku ingat kamu. Macam mana? Kita dah dengar huraian para ulama. Okey. Kemudian kita tengok pula ayat yang kedua. Ayat apa ayat yang kedua? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang dibawa oleh apa dia ni, penulis kitab kita. Penulis kitab kita apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang banyak. Yang ni pun kena terjemah juga, kena tafsir juga. Sebut nama Allah banyak tu lagu mana? Allah, 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 Allah ke? Kan? Lagu tu ke? Mari kita tengok.